Okey, hari ni kita akan masuk bab baru iaitu bab 9 dan ini adalah bab terakhir kita. Okey. Sekejap ni. Dia lagi nak masuk. Ya, betul. Okey, penyelesaian segitiga. Okey, untuk penyelesaian segitiga bab 9 ni kita akan berjumpa dengan rumus sinus, rumus kosinus dan luas. Okey, macam mana nak mencari luas? Okey. Hari ni kita belajar satu topik yang pertama dahulu iaitu petua sinus. 9.1 petua sinus. Okey, alhamdulillah Fatihah masuk, boleh masuk hari ni. Lain okey hari ni Fatihah? Okey. Petua sinus, kita tengok macam mana kita nak membuat dan mengesahkan hubungan antara sisi-sisi suatu segitiga dengan sinus sudut-sudut bertentangan. Okey. Tak apa, tengok dulu. Nampak slideshow cikgu ni? Kalau nampak beritahu Ini buku teks awak sebenarnya ni. Okey. Yang ni awak boleh baca sendiri. Kita terus pergi kepada formulanya. Okey. Formula untuk sinus ialah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Sebab apa kita punya tajuk ni penyelesaian segitiga? Sebab benda ni semuanya melibatkan segitiga. Tak kisahlah segitiga macam ni ke. Okey, semuanya melibatkan segitiga Okey, bila segitiga petua sinus ni, okey, tengok. Okey, tengok segitiga ABC. Okey. Kalau sudut tu berhadapan dengan yang kita label A, itu ialah kita panggil panjang A. Label dia A lah, A kecil lah. Dekat sini bucu dia ni kita label dengan huruf besar Okay. Kalau panjang bagi A berhadapan dengan A. Kalau panjang bagi B berhadapan dengan sudut B. Okey, sama juga untuk C. Okey. Ini dia punya panjang lah C. Okay. Kalau kita masuk untuk formula ini A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kita cuma guna dua daripada ni Kalau awak tak nak guna C, so kita akan guna A per sin A sama dengan B per sin B lah. Okay, kalau tak nak guna B, kalau tak nak guna C, tak nak guna B, dia boleh potong macam ni. A sama dengan C, sin A sama dengan sin C. Dia macam kadaran gitu. Okay, kita terus kepada soalan lah. Okay, soalan latih diri 9.1 buku teks awak. Tulis petua sinus yang menghubungkan sisi dan sudut bagi segitiga yang berikut. Okay. R berhadapan dengan R ini kan. So, formula sinus kita akan jadi R per dengan sin R sama dengan, kalau awak nak ambil Q per dengan sin Q. Sama juga dengan, kalau kita ambil P per dengan sin P. Okey, P berhadapan dengan dia lah. Kalau yang B, ada nak masuk. Alif. Okey, kalau yang B, L per dengan sin L sama dengan M per dengan sin M. Okey, sama dengan K per sin K. Okey, kalau macam ni, kalau ada sudut, kita buat apa sudut lah. 8 per dengan sin 120
mesti sama dengan 6 per dengan sin 40 depan dia. Okey, 120. Okey, sini dia tak kasih. Kalau sini berhadapan dengan sinilah. Okey, tak perlulah buat. Okey, inilah petua sinus kita. Dia tak suruh kira ni sebenarnya. Dia suruh tulis saja. Okey, kita tengok terus macam mana kita nak menyelesaikan segitiga melibatkan petua sinus. Okey. Kalau kita nak gunakan petua sinus ni, sebenarnya kita sekurang-kurangnya kena ada sama ada 2 panjang, 2 sudut. Alamak. Sekejap ni jam sekejap. Ada orang nak masuk ke? Afifah. Okey. Untuk petua sinus awak kena ada sama ada 2 panjang dan 2 sudut. Sekejap, cikgu try tulis lagi sekali. Tak boleh lah ni. Okey, kita tengok soalan ni. Ni tak boleh nak tulis ni, awak boleh nampak tak? Boleh nampak kita nak tutup ni. Sekejap ni, cikgu buka sekali lagi. Mana dia tadi? Ini kan? Okey, sekarang kita tengok cari nilai X bagi segitiga yang berikut. Contoh 2 buku teks awak. Okey, cari nilai X. X tu berada di sini. Okey, X berada di sini. Okey, X ni bermaksud panjang lah. Okey, kemudian dia bagi satu pada awak panjang yang kedua. Kemudian berhadapan dengan panjang tersebut kita ada sudut dia. Ini dia ada sudut dia. So dekat sini soalan ni awak ada 2 panjang dan 2 sudut. 2 panjang dan 2 sudut. Alamak. Boleh tak tulis pula. Okey, bila awak ada 2 panjang dan 2 sudut, tak apalah awak tak boleh tulis, awak tengok je lah buku teks awak tu. So, dua panjang ni bermaksud satu panjang yang diberi, satu lagi panjang yang nak dicari. Itu maksud cikgu Maksudnya ada 2 panjang lah kat sini, 2 panjang 2 sudut. Okey, bila 2 panjang 2 sudut kita gunalah formula sinus tadi. Petua sin. Iaitu X per sin 48. X dia punya sudut depan dia ialah 48. So X per sin 48 sama dengan 14.3 per dengan sin 80.
Okay. Kemudian kita nak jawapan X kan. Bila nak dapat X, yang ini darat ke sini lah. Dapatlah jawapan dia. Ini tekan calculator je lah. Okay, sama juga untuk soalan ni. Panjang pertama, panjang kedua. Ada dua panjang. Kemudian ada dua sudut. Okay, kemudian bila awak ada panjang, awak cek dulu. Adakah sudut tersebut berhadapan dengan dia? Okay, ini berhadapan dengan ini, boleh guna sign. Ini berhadapan dengan ini, so guna sign lah. Okay, tapi kalau dia melibatkan sudut yang di dalam, okay, pastikan awak terbalikkan siap-siap formula ni. Kalau tadi panjang per sin sudut kan? Tapi untuk soalan ini, awak jadikan dia sebagai sin X per dengan 7.05. Dia punya panjang tu di bawah. Sebab kita nak sudut sekarang. Pastikan awak terbalikkan dua-dua lah. Bermaksud formula awak akan jadi sin A per A sama dengan sin B per B. Sin A per A sama dengan sin B per B. So sin 55.5 bahagi dengan 6.2. So darab lah. Okay, bila nak dapatkan sudut, shift sign lah. Kita akan dapat shift sign 0.9371. Okay, awak akan dapat 69.57 lah. Okay, kita tengok. Balik. Dalam bidang geografi, imbas kembali bearing yang digunakan untuk mengetahui arah sesuatu tempat dari suatu titik rujukan. Contoh. Okay. Bearing-bearing ni awak dah belajar belum form 1, form 2, form 3? Respon? Pernah tak jumpa topik bearing? Matematik moden? Ada tak? Cikgu tak tahu ni, cikgu tak mengajar mendengar rendah. Topik bearing ada tak? Geografi cikgu. Geografi. Ada kan? Ada. Ada, okey. So, bearing ni mesti mulanya daripada utara bacanya. Jadi awak tengok, contoh 3 dia bagi raja di bawah menunjukkan kedudukan Christina. Rumah Christina, rumah Rose, Ron dan sebuah pejabat pos. Okey, hitung bearing pejabat pos dari rumah Christina. Bermaksud rumah Christina menjadi panduan awak lah. Nak letakkan dia punya utara. Sebab dia kata dari rumah Christina. So dari rumah Christina di sini. So utaranya kita kena letak lah. Okey, bearing apa? Bearing pejabat pos. So di sinilah sudut yang kita nak. Okey, di sini. Try balik, tak tahu dapat ke tak. Okey, sudut yang kita nak cari adalah di sini. Okey. Jadi kita tengok apa yang dia bagi kat awak. Gambar ni dia dah bagi kan. Dia nak sudut. Okey, sekarang ni kita ada panjang, sudut, berhadapan, panjang, sudut. So, dua sudut, dua panjang. Bermaksud kita boleh cari sudut di sinilah dengan menggunakan petua sin tadi. Iaitu, bila nak tahu sudut je, sin terus naik atas. Sin 98 ni, pejabat pos ni, per dengan 12 sama dengan sin Q per dengan 9.4. Okey, so buatlah jalan kerjanya. Darab soal sudut ni shift sign 0.7757 awak akan dapat 50.87. Okey, dekat sini awak akan dapat 50.87 kat sudut dekat sini. Sini cikgu tak boleh nak tulis ni. Jadi kalau awak perhatikan utara ni dia tepat 90 darjah lah ni. Dengan sudut ni, sudut sini ni. Sebab itu dia ambil kat sini 90 tolakkan dengan 50.87 tersebut. Okey, jadi dapatlah bearing P dari Q tersebut. Iaitu 39.13 darjah. Okey. Ini kalau nak tulis bearing lah.
Macam inilah keadaannya 0.3913. Okey. Kemudian kita tengok soalan B. Bearing pejabat pos dari rumah Ron. Okey, rumah Ron di sini. Dari rumah Ron kan. Titik rujukan kita ialah rumah Ron. So kita buat utara dia. Yang dia nak ialah sudut sini sehingga sinilah. Okey, sini sehingga sini. So tadi sudut sini kita dah ada. Sudut sini kita dah cari soalan A. Boleh tahu tak soal sudut R ni? Kita tahu dalam hasil tambah dalam segitiga ialah 180. Sebab itu dia ambil 180, tolakkan dengan 98, tolakkan dengan 50.87 sudut Q tersebut. Okay, so R tu dia dapat 31.13. Disebabkan kita nak sudutnya daripada sini, try lagi, boleh ke tidak tak tahu. Okay, sudut sini hingga sini sebab dia kata pejabat pos dari rumah Ron. Maksudnya kita kena ambil daripada utara lah. Sini hingga sini. Kita tahu kalau sini hingga sini ialah sudutnya ialah 270. Sini hingga sini. Okey, sampai sini je 270. Jadi R tu tadi kita dah dapat kan? Okey, R tu tadi kita dah dapat iaitu 31.13 tambahlah dengan 270. Dapatlah bearing tersebut. Ini ni dah gabungan penyelesaian segitiga. Yang ni yang terbaru, yang KSSM punya ni yang memang terbaru. Kalau tidak, dia tak ada campur dengan bearing ni sebenarnya. Bearing ni matematik moden sebenarnya ni. Tapi dia dah campur untuk KSSM, dia campurkan penyelesaian segitiga dengan petua sin dalam bearing punya ni. Maksudnya awak kena tahu 2 in 1 lah. Bab bearing macam mana kita nak baca bearing tersebut daripada utara, garisan utara kena buat. Okay. Kita tengok kepada soalan C pula. Jarak dari rumah Kristina ke pejabat pos. Rumah Kristina di sini, pejabat pos di sini. Dia kata nak tahu jarak. Okey, jarak maksudnya sinilah. Panjang sini. Okey, sudut sini dah ada. Sudut sini, panjang sini dah ada. Okey, sudut sini R tadi dah ada. So nak tahu panjang sini. Gunalah formula sin tadi. 2 panjang, 2 sudut. Okay, so dia ambil R dengan sin 31.3 iaitu sudut di R tu lah. Yang tadi yang B tu. Sama dengan 12 per sin 98. So jaraknya kita akan dapat 6.265. Okay, ada masalah tak setakat tu? Ada tak masalah setakat tu? Hari ni cikgu nak pergi kepada petua sains saja. Nak laju-lajulah. Okay. So, kalau tak ada masalah, kita try buat soalan latih diri 9.2 tersebut. Cikgu masukkan dalam Jamboard lah senang. Okey, siapa baru masuk tadi? Sakinah. Terus kepada latihan Sakinah. Bab 9. Okey, latih diri 9.2. Soalan yang pertama. Sekejap, cikgu masukkan ni.
Nampak Jangan buat cikgu ni. Okay. Kita tengok soalan yang pertama. Tentukan nilai M bagi setiap yang berikut. Okay, M berada di sini. Ini nak tanya awak ni. M berada di sini. Maksudnya sekarang kita ada satu panjang yang diberi, satu panjang yang nak dicari. So, dua panjang. Satu sudut diberi, dua sudut diberi. Okay, dua sudut. So, yang ini wajib awak guna petua sin. Iaitu M per dengan sin apa? Sin apa alif? Alif. Sin apa alif? Alif ada tak? Sabrina. Sin apa Sabrina? Semua senyap je. Cikgu tanyalah pula. M per dengan sin? 55. 55. Bagus. Sama dengan 6.7 per dengan sin? 78. 78. Okey. So nak dapatkan M 6.7 bahagi dengan sin 78 darabkan. Yang ini seketul ni bawa ke sini jadi operasi darab. Sin 55. Okey, ambil kalkulator dan tekan. Berapakah jawapannya? Cikgu tak ada jawapan ni. Tak ada jawapan pula. Tak ada kalkulator. Berapa dapat? 5.611. 5.611. Orang lain? Sama. 5.611. Okey, bagus. Okey, so itu jawapan M lah. Okey, sama juga untuk B dengan C. Okey, yang ini cikgu tinggal buat sendiri dalam buku Mat 1. Mat 1, sorry. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2 terus. Nak masukkan sikit. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah menara yang condong sebanyak 7 darjah dari garis menegak. Condong 7 darjah. Okey, ni dia dah lukis dah untuk awak ni. Cumanya tak berapa nampak je tu. Jadi kita panjangkan sedikit lagi dia punya garisan tersebut. Ni 7 darjah di sini. Yang warna merah ni. Okey. Dari garisan menegak, okey. Maksudnya 7 darjah dekat sini tepat 90 darjah lah kalau dia tak sengit bangunan ni. Sini 90 darjah lah. Okey. Pada jarak 100 meter dari sisi menara itu, sudut dongaknya ialah 30.5. 100 meter. Inilah. Sudut dongak dia ialah 30.5. Ni dia dah lukis dah ni. Okay, so sini 100 lah. Sisi menara. Okay. Anggakan tinggi XY. Dia nak panjang sini. So, apa yang kita nak buat ni kita nak buat apa sekarang? Berapa sudut X? Sudut X. Dari sudut X. Cari sudut X ni. X kat mana? Sini. Yang atas. Macam mana nak cari sudut sini Mustaqim? 180 tolak 30.5. Yalah.
180 tolak 30.5. Sini? Tolak 90, tolak 90. Betul. Tolak 90. Sure? Gambar rajah dia yang sebenarnya ialah macam ni. Kalau bangunan tu tak ada lah. Sini ialah 30.5. Sini ialah 100. Sini yang 7 tu kat sini. Kat luar ni. Sebab bangunan tu sengit. 7. Okay. So kalau 7, boleh tak kita cari sudut kat sini? 83. Macam mana Tolak. dapat 83? 90 tolak 7. Tolak 7. 90 tolak 7. Kan dia kata bangunan ni condong 7 darjah. So kan tadi cikgu kata, ni sebenarnya kalau dia tak condong, dia tepat 90 darjah lah. Tegak. Sebab dia condong 7 darjah, maksudnya awak kena ambil 90 tolak dengan 7 lah. Iaitu 83 kat sini sudutnya. So awak bolehlah cari sudut kat sini. Betul? Berapa sudut kat situ? Hasil tambah sudut dalam segitiga ialah 180 kan? Tolakkan dengan 83, tolakkan dengan 30.5. 66.5. 66.5 adalah di sini. Okay, sebab itu awak bayangkan bangunan ni tak ada. Okay, so awak lukiskan terus cari sudut di sini sepatutnya. Okay, kalau awak still nampak bangunan tu macam susah sedikit. Okay, so kalau awak lukis macam cikgu ni, dah senanglah sikit. Awak boleh nampak dia punya macam mana bentuk segitiganya. Okay, sekejap cikgu besarkan. Okay, sekarang ni dia kata anggakan tinggi SY. Yang dia nak ni sekarang adalah di sini, betul? Dia nak sekarang di sini, panjang di sini. Okay, sekarang ni awak ada 3 sudut. Satu panjang ada dah 100, satu lagi panjang. So, walaupun awak ada 3 sudut, tak perlu awak guna 3-3. Kita cuma guna 2 sahaja, cukuplah. Kita gunalah formula sin, iaitu 2 panjang, 2 sudut. Okay, so disebabkan kita nak cari di sini, okay, di sini per dengan sin berapa? 30.5. 30.5 sebab berhadapan dengan dia sama dengan yang kita ada sekarang panjang 100 je per dengan sin 66.5 lah, berhadapan dengan dia juga. Ini beradab, ini beradab. Menghadap. So, yang berapa tu tadi? 100 per dengan sin 66.5 didarabkan dengan sin 30.5. Okey, cuba kira. Berapa dapat? Berapa? 55.34. Okey, awak akan dapat 55.34. Okey, itu ialah tinggi bangunan tersebut lah. XY tersebut. Okey, ada masalah tak? Soalan ni senang je ni. Cumanya awak akan keliru bila awak tak nampak yang 7 darjah ni. Okey? Itu soalan latih diri tersebut. Okey. Yang itu pun awak buat juga sebagai latihan. Sekejap kita tengok pula buku teks kita balik. Okey. Okay. Menentukan kewujudan dan menyelesaikan kes berambiguity suatu segitiga.
Okay, ambiguity ni apa benda pula? Okay, maksud ambiguity bermaksud kesamaran atau ketidaktentuan yang memungkinkan dua tafsiran dibuat terhadap sesuatu. Okay, kesamaran maksudnya segitiga tu ada macam ni. Maksudnya dia ada garisan yang putus-putus ataupun yang kena tindih. Okay, kan awak belajar pelan akan masa form 3 tu kan yang awak lukis-lukis tu. Kalau garisan tu terlindung dia ada putus-putus dia. Okay, itulah namanya ambiguity tu. Okay. Kita tengok pula macam mana pula penyelesaian masalah dia. Tiada segitiga wujud. A lebih kecil daripada H. A lebih kecil daripada H. Maksudnya dia tak boleh membentuk segitiga lah. Satu segitiga wujud. A sama. Dua segitiga wujud. A lebih besar daripada H, lebih kecil daripada C. Tak apalah. Okey, kita tengok. Case ambiguity wujud jika diberi panjang dua sisi A dan C serta satu sudut bukan kandung. Sudut A yang tirus. Okey. B, sisi yang bertentangan dengan sudut bukan kandung. A lebih pendek daripada sisi yang satu lagi. C tetapi lebih panjang daripada segitiga H. Okey, kalau kita baca ayat ni agak memeningkan lah. Jadi kita terus kepada latihannya. Okey, tengok contoh 4. Tentukan sama ada wujud case berambiguity bagi segitiga yang berikut dan jelaskan. Okey. Ni 7, ni 4, ni 30. Okey, penyelesaian dia yang A, ya wujud case berambiguity dalam segitiga PQR dengan sudut bukan kandung. Sudut QPR sama dengan 30 dan sisi RQ lebih pendek. RQ lebih pendek daripada sisi PR tetapi lebih panjang daripada tinggi segitiga. Okey, yang ini lagi panjang daripada tinggi yang sini. Sebab kalau benda ni kalau kita potong ni buat segitiga tegak dia kat sini. Try boleh ke tidak tulis tak tahu. Okay. Kalau kita potong ni kat sini. Ni. Memang tak boleh tulis. Okay, kalau macam garisan cikgu buat tadi, tinggi dia tu lagi pendek daripada inilah. So dia adalah case ambiguity dia tu. Okay, kita tengok pula yang ini. Yang B. Tidak wujud case ambiguity kerana dua sudut telah diberi. Dua sudut dah diberi. Tidak wujud case ambiguity. Apa maksud case ambiguity tadi? Okey. Case ambiguity ni apabila kita kena cari sudut ataupun panjang lah. Sekarang ni dah bagi dua-dua sudut. Okey, macam yang ini dia bagi dua panjang, satu sudut je. So ini case ambiguity lah sebab kita kena cari yang satu lagi tu untuk guna petua sign tersebut. Tapi kalau ini dua sudut dah beri, dua panjang dah beri, dia tak adalah case ambiguity tersebut. Itu maksudnya soalan ini. Dalam segitiga
ABC, sudut BAC sama dengan 40. BAC sama dengan 40. AB sama dengan 20. BC sama dengan 14. Okay, hitung nilai-nilai yang mungkin bagi sudut C dan sudut B. Sudut C dan sudut B. Okay. Dia nak sudut C dengan sudut B. So kalau awak perhatikan sini ada dua panjang, satu sudut. Maksudnya kita boleh guna pertua sin lah yang tadi. Okay, kemudian sudut C tu boleh tolak je lah 180 apabila kita dah dapat sudut B. Okay. Latih diri 9.3 teruslah kita tengok. Bagi setiap segitiga yang berikut tentukan sama ada wujud case ambiguity ataupun tidak. Okay, yang ni awak tolong buat. Okay, yang ni awak kena baca dan tolong lakar je dulu. Okay, tengok ada ambiguity ke tidak macam tadi. Soalan kedua, rajah di sebelah menunjukkan segitiga PQR yang tidak lengkap. Okay. 15.5 dah bagi. Sudut 35 dah bagi. QR dia kata 10.5. Okay, QR ni sambung 10.5. Cari nilai sudut QRP. QRP, dia nak sudut yang kat sini. Dekat arc ni. Okay. Cari panjang yang mungkin bagi PR. Kemudian dia nak panjang PR tersebut. Okay. Yang tu awak tolong buat lah. Dan kita pergi terus kepada latih diri 9.4 iaitu penyelesaian masalah. Okay. Ada dua soalan di sini. Dua penyelesaian masalah di sini. Cikgu akan bagi satu dan awak kena buat satu lah. Sebelum kita masuk petua sains tersebut. Ini apa? Hari Rabu Okey, awak sudahkan sehingga habis latihan intensif sampai nombor 5 tersebut. Okey, pilih satu soalan. Cikgu tunjukkan satu soalan latih diri 9.4 ataupun latihan intensif 9.1. Cikgu tunjuk untuk awak sebelum habis masa ni. Okey, cuba baca sepintas lalu soalan tersebut. Yang mana agak-agak awak nak suruh cikgu tunjuk? Mana? Soalan pertama kah? Soalan pertama? Tak ada masalah semua. Okey, alhamdulillah tak payah tunjuk lah. Latih diri 9.4 nombor 1 lah cikgu. Tak payah tunjuk tadi, cikgu nak habiskan kelas ni. Okey, kejap cikgu masukkan soalan ni. Okey, dah nampak soalannya? Mana tadi?
nampak tak awak punya skrin? Nampak. Nampak Okey, soalan yang pertama tu. Encik Samad membuat plan bagi kawasan tanaman sayur-sayuran miliknya seperti rajah. Okey, Encik Samad ingin meletakkan 2 penyiram air di tengah-tengah kawasan tanaman. Okey. Tengah-tengah penyiram air. Okey. Pilih yang akan mengapa penyiraman itu diletakkan di bucu kawasan tanaman. Okey, jadi kalau awak ada macam ni gayanya, ni pilih, ni penyiram air, ni penyiram air. Awak keluarkan dia dalam bentuk penyiram air dengan penyiram air ni dia macam satu level je. Maksudnya sama paras lah maksudnya. Macam tu. Ni penyiram air 1, ni penyiram air 2. Okey, cikgu label A, sini B lah. Okey. Lepas tu dia kata tadi jarak di antara 2 penyiram air ialah 6 meter. Sini 6. Dan jarak di antara pilih air dengan penyiram yang paling dekat ialah 5 meter. Penyiram yang paling dekat A ke B? B. B lah. Sini dia kata berapa tadi? 5 meter. Ini cikgu label C lah, pilih air tersebut. Okey. Sudut yang terbentuk di antara pilih dengan kedua-dua penyiram itu ialah 25. Sudut yang terbentuk di antara pilih dengan kedua-dua penyiram itu ialah 25. Maksudnya sorry. Saya ingat pula. Maksudnya sudutnya dekat mana tu? 25 tu di manakah dia? Dekat pilih. Dekat? Pilih. Dekat pilih. So kita baca sekali lagi. Mana tadi? Sudut yang terbentuk di antara pilih dengan kedua-dua penyiram air itu ialah 25. Maksudnya sudut di antara pilih ni pilih C ni dengan kedua-dua penyiram air ni. Dua-dua ni. Maksudnya ini satu penyiram air kita. So sini kita 25 lah. Sebab dia kata 25. Hitung jarak di antara pilih dengan penyiram air yang paling jauh. Maksudnya dia nak kat mana tu sekarang? Ni pilih dengan penyiram yang paling jauh. Jarak. Sinilah kan? Betul? Dia nak jarak. Betul. Sekarang awak ada 2 panjang, 3 panjang termasuk yang nak dicari. 1, 2, 3. 3 panjang, 1 nak dicari. 1 sudut. So, boleh tak kita guna petua sin? First kali kita kena guna petua sin. Betul, petua sin. Tapi kena cari yang mana dahulu? 6 ni cari sudut yang mana? A ke B ke C? Cari B. Cari B. Macam mana kita nak dapat B? Sedangkan panjang sini kita tak ada. Sebab B ni beradab dengan yang ni. Yang kita nak cari ni. Okey, kita tengok maklumat yang diberi. 5 ni. 5 ni berhadapan dengan sudut yang mana? Mana menghadap dia? A. A. Ini. 6 ni menghadap mana? C. C. 25 dah ada betul? So, sekarang ni yang awak perlu cari dahulu ialah sin A. Sin A. Sebab kita ada 5. Sin A per dengan? 5. 5 sama dengan sin 25 per dengan
6. Okey. Kita tak boleh terus cari apa yang dia minta ni. So awak gunakan maklumat yang awak ada ni, gunakan petua sains, dapatkan dulu apa yang tidak ditanya. Apa yang tidak ditanya ialah sudut A lah. Sebelum kita dapat sudut B dan juga panjang ini. So buatlah macam biasa, sin A sama dengan sin 25/6 darab dengan 5. 25/6 darabkan dengan 5. Cari dulu jawapan dia berapa? 21.28. 21.28. Ini sin A kan? Okey, yang kita nak A je. So apa perlu buat dengan sin tersebut? Pindah sini dia akan jadi sin inverse. Saya itu saya dah pindahkan dah jawapan tu. Oh, ni dah pindahkan. Sebelum pindahkan kita buat step by step. Berapa dulu? Yang ni jawapan? 0.363. 0.363. Okay, so sin inverse 0.363. Berapa tadi jawapan? 21.8. Okay, 21.28 adalah sudut di sini. Saya nak ambil pemadam. Adalah sudut di sini 21.28. Macam mana nak dapat sudut sini? B. Kita tahu sudut dalam segitiga ialah 180, betul? Tolaklah 25. Tolaklah 21.28 tersebut. Kita akan dapat sudut dekat sini. Berapa dapat? $133.72. 133.72. Okey, 133.72 baru sudut dekat sini. Sekarang kita nak panjang ini. So, panjang itu lagi sekali guna formula sin. Sin iaitu sudut dia tadi 133.72. Sin 133.72 sama dengan, nak ambil yang mana satu ni? Nak ambil 5 ke nak ambil 6? Nak ambil mana? Ambil yang diberilah 6 per dengan sin 25 kan? Ambil yang diberi. Jangan awak ambil yang awak cari Andai kata awak tersalah ni kat sini, bila awak guna kat sini yang salah lagi, banyaklah salah awak nanti. So awak ambil yang 6. 6 dengan 25 tu memang dia bahagi dalam soalan. So yang soalan tanya tadi kita akan dapat 6 bahagi dengan sin 25 didarabkan dengan sin 133.72. Okey, berapa dapat? 10.26. 10.26 meter lah. Okay, ni sini 6, sini 5, sini 10. Betul lah tu. Bukannya dapat beribu-ribu Logik lah tu jawapan kita tu. 10.26 meter. Kita tak jawapan belakang. 10.147 jawapan belakang. 10.26. Okey, mungkin mungkin ada banyak perbundaran yang berlaku kat sini. Betul ke? Bahagi 6 darab 2. Okey, sini ni tadi cikgu tekan, cikgu dapat 0.35218. Kalau shift sign, sini cikgu dapat 20.62. Okey, jangan terlalu banyak bundar kat sini. 363 ni. Banyak sangat bundarnya ni. Bila kat sini salah, sini dah salah. Ni awak kena tolak balik. Lepas tu masukkan kat sini balik.
So 20.62 tolak 20.62 tolakkan dengan 25. Ini dapat 134.38. So 6 bahagi sin 25 darab dengan sin 134.38. 10.15. Jawapan berapa tadi? .147. Betul lah. Okey, dekat sini Mustaqim, jawapan awak tadi ni jalan kerja kita ni dah betul sebenarnya. Cumanya dekat sini ni awak tekan kalkulator balik. Dapatkan bacaan yang betul Tadi Mustaqim cakap cikgu 0.363, cikgu tak tekan kalkulator tadi. Cikgu ambil je jawapan dia. Sebenarnya kalau cikgu tekan kalkulator, cikgu akan dapat 0.35218 di sini. Bila di sini salah, kita cari sin inverse dia pun dah salah ni. Patutnya 0.35218, kita akan dapat 20.62. Dekat sini 20.62 sama, jalan kerja dia tolakkan dengan 20.62. Okey, dapat jawapan kat sini iaitu 134.38. Masukkan sini 134.38. Okey, jawapan dia kita akan dapat tepatlah seperti jawapan belakang 10.147. Okey, hati-hati kat sini terutamanya. Jalan kerja semua dah betul. Jangan buat kecuaian di situlah. Okey, boleh tak soalan pertama ni? Boleh? Boleh. Okey, boleh. Slow je. Tak semangat je. Okey, jadi cikgu tinggalkan awak dengan latihan-latihan yang tadi serta latihan intensif ada 5 soalan di situ. Tolong buat, habiskan untuk petua sinus supaya awak mantaplah bab ni. Petua sinus tu. Okey, latihan intensif 9.1 ada 5 soalan di situ. Sebab kita akan berjumpa minggu depan ada hari Ahad pula lah. Okey, lambat lagi. Jadi masa yang panjang 5 soalan je tu ada kat situ. Boleh Okey, rasanya dah boleh lah bab ni.